أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala pada malam ini untuk kita bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu melaksanakan kefarduan yang telah difardukan. Dan kita laksanakan kefarduan ini secara berjemaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sebanyaknya, selayaknya di atas segala kerja buat kita, amal kita, taat kita pada Allah yang kita buat dengan hati yang ikhlas kerana kasih kita pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Baik, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam berkenaan dengan amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan ini boleh jadi amalan yang kita dah buat semua dah, cumanya boleh jadi kita tak tahu apakah fadilat. Kita tahu amalan itu adalah amalan yang sunat, tapi boleh jadi kita, Allah SWT Muhammad ingat pahalanya biasa-biasa saja. Tetapi bila mana kita dengar apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, rupa-rupanya amalan-amalan yang sunat ini pun Allah Ta'ala sudah pun menjanjikan pahala yang besar-besar.
apatah lagi bila mana kita buat amalan wajib. Kita buat amalan wajib, kita tak tinggal hak wajib. Pahala wajib pun Tuhan beri besar. Kalau pahala sunat Tuhan beri besar, apatah lagi bila mana kita buat amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah yang sebelum ini, kita pernah hadir sebelum ini, Allah SWT Muhammad mungkin sebulan ataupun 2 bulan yang lepas, kita bincang berkenaan dengan fadilat orang yang duduk sekejap ataupun duduk lama dalam rumah Allah, ataupun kita panggil apa? Kita panggil i'tikaf. Fadilat orang yang beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bukanlah asal jemaah masjid ni. Contoh dia mari daripada luar negeri. Mari daripada Johor, Melaka, Kelantan, Sarawak, Sabah. Allah sallallahu Muhammad dia mari singgah semayang. Mari singgah semayang sekejap, dah moga mari Terengganu, mari jalan cuti sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun mari semayang di masjid ni. Nabi kata, orang yang iktikaf ni, Allah sallallahu Muhammad, dia sudah semayang, dia duduk sekejap, 1 minit, 2 minit, 3 minit, setengah jam. Maka Nabi kata, orang yang duduk di tempat dia semayang di dalam masjid, yang cukup syarat masjidnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan didoakan oleh malaikat. Malaikat doa ke dia. Malaikat ni hamba Allah Ta'ala yang saleh, hamba Allah Ta'ala yang taat. Jadi doa makhluk Allah Ta'ala yang saleh ni, Allah SWT Muhammad, adalah doa yang mustajab. Doa malaikat ni doa mustajab. Jadi orang yang dia duduk dalam masjid, sudah pada di semayang, dia duduk sekejap dengan niat iktikaf. Saja aku duduk, saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Biarlah 2 minit pun. Sementara tunggu orang lain tak sudah lagi semayang, kita duduk niat iktikaf sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka start je kita niat iktikaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat akan berselawat ke atas setiap seorang daripada kamu yang beriktikaf. Dengan doa apa? Sebahagian riwayat sebut 2 doa, sebahagian riwayat yang lain sebut 3 doa. Yang pertama ia doa oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Ini malaikat minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita tak payah pesan kat orang, tak apa. Kita masuk dalam masjid, niat iktikaf, automatik malaikat minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Malaikat akan berdoa pada Allah kepada kita supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita atas asbab kita iktikaf. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Jadi kita mari ke masjid bukan semata-mata nak semayang, tapi kita mari ke masjid ni kita nak berdoa, kita nak insahkan diri kita, kita nak kembali pada Allah. Sebab apa? Seharian dah kita sibuk dengan urusan dunia kita, kita hadir ke rumah Allah, kita nak urusan kita dengan Allah pula. Maka kita minta Allah Ta'ala rahmati kita, kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita nak Allah Ta'ala terima taubat kita. Maka rupa-rupanya kita doa seorang diri. Ada makhluk Allah Ta'ala yang soleh, yang taat, yang tak pernah tinggal arahan Allah Ta'ala, turut sama berdoa untuk kita. Itu kelebihan yang kita dah bincang sebelum ini, iaitu kelebihan bagi orang yang duduk beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa mungkin tetamu mari, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, musafir jauh, ambil peluang duduk sekejap je. Sementara bagi enjin sejuk dah. Kita duduk bagi niat kita pun sejuk badan kita dengan iktikaf. Baik, pada hadis pada malam ini saya nak kongsikan berkenaan dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, yang mana amalan ini kita boleh dapat bila mana kita buat solat berjemaah sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sembahyang seorang dia dapat pahala yang lain. Adapun kalau sembahyang jemaah dia dapat fadilat tambahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan dia daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang imam telah berkata sami'allahu liman hamidah, maka kamu semua katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, kerana sesungguhnya barang siapa yang ucapannya telah bertepatang dengan ucapan para malaikat, nescaya telah diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-804. Dalam kitab Sahih Muslim hadis ini terletak pada hadis yang ke-940. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad. Hadis yang berkenaan dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW ketika mana kita sembahyang jemaah. Nabi kata apa? Melalui Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kata idza qala al-imamu, bila mana tu imam menyebutkan sesudah dia bangun daripada rakaat. Jadi tu imam sudah pada baca Fatihah, dia baca surah, dia rakaat. Dia rakaat, dia baca takbir intiqal, ataupun dalam bahasa Melayu takbir bertukar rukun daripada berdiri nak ke rakaat. Disunatkan untuk kita bertakbir yang dipanggil dengan takbir intiqal, takbir bertukar rukun, penanda aras kita. Okay, kita takbir tanda orang nak tukar rukun, disunatkan. Jadi ketika mana tok imam takbir untuk rakaat, bila bangun tok imam tak takbir, tok imam baca sami'allahu liman hamidahu. Jadi Nabi kata idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana tok imam bangun daripada rakaat kepada i'tidal dan tok imam membacakan sami'allahu liman hamidah. Macam kita semayang saat ni lah. Tok imam bangun, tok imam baca sami'allahu liman hamidah, yang membawa maksud Allah Ta'ala telah mendengar akan segala pujian hamba-hambanya. Lalu kata Nabi SAW, faqulu, kalau bila mana tok imam baca itu, maka bacalah olehmu, yakni wahai makmum, dengan apa? Dengan Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi tok imam bangun sami'allahu liman hamidah, maka kita bangun. Ketika mana kita bangun tu, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tak baca Allahumma, ustaz, kita baca hak lain. Tak apa, hak tu kita bincang kat lagi. Cuma nak dengar dulu. Dah. Apa dalam hadis sebut Allahumma, kita baca Rabbana. Okey, hak tu kediam sikit. Kita selesai baca hadis dulu. Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad. Jadi apakah fadilatnya yang Nabi suruh kita baca tu? Bila mana tok imam bangun sami'allahu liman hamidah, Nabi suruh makmum baca dengan Allahumma rabbana walakal hamdu. Kerana apa? Kerana ada kelebihan yang Nabi sebut, yang mana Allah Ta'ala akan beri kepada makmum yang mengucapkan zikir tersebut. Walaupun tak wajib. Mana kata makmum dia malah. Pelik. Dia tak mau baca, puas awak baca tu 40 tahun dah 40 tahun puas awak baca, malah nak baca. Jadi kalau dia puas tu maknanya dia dah ikhlas sembahyang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia kesok untuk imam, malah nak sahut untuk imam, kesok untuk imam ni. Jadi dia tak mau baca, dia rugi. Walaupun tak batas sembahyang dia.
Tetapi dia hilang pahala amalan sunat dan dia hilang fadilah yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati. Barang siapa yang bacaannya saat ni, doanya saat ni, zikirnya saat ni, bacaan dia tu Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana lakal ham, bersamaan dengan bacaan malaikat. Mana kata dia baca Allahumma Rabbana lakal ham bersama dengan, sama dengan sebutan ataupun sama siku dengan apa yang dibaca oleh malaikat. Malaikat baca juga Allahumma Rabbana lakal ham. Mana kata kalau bacaan dia selari dengan bacaan malaikat ketika mana dia bangun daripada rakaat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Biasa dengar dah ayat ni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Biasa dengar kok hadis bab puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadilah hadis lain pun ada juga disebut oleh Nabi SAW. Diampunkan, telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya yang silam, dosa-dosa lampau dia. Bila mana bersamaan bacaan dia Allahumma Rabbana lakal ham bersamaan dengan bacaan malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang turut sama beribadah dengan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bila mana bersamaan, maka Allah Ta'ala akan beri keampunan pada dosa-dosa silam dia. Jadi dosa-dosa silam ni dosa-dosa hak mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham lalu, bila mana buat amalan sunat, bila buat amalan sunat ini, bila mana disebut dengan jaminan ataupun keampunan dosa daripada Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahawa keampunan pada dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil kita, yang silang-silang, yang lepas-lepas, Allah Ta'ala ampunkan segala-galanya. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammad. Walaupun dosa-dosa kecil Allah Ta'ala ampunkan, tapi kita jangan ambil remeh dengan dosa-dosa kecil ini. Sebab dosa-dosa kecil ini, Allah SWT Muhammad, ianya akan beri dorongan pada rohani kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah beristighfar, minta ampun pada Allah, macam mana dia akan mari rasa untuk dia bertaubat? Tak. Tapi orang yang Allah Ta'ala ampun dosa kecil dia, Allah SWT Muhammad, insya-Allah dia akan ada dorongan untuk dia bertaubat pada Allah Ta'ala pada dosa-dosa yang besar. Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok amalan senang saja, dan kita pun baca sama, kita semayang sendiri pun kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Kita semayang berjemaah, lagi-lagilah kita baca. Tok Imam baca, kita pun baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi amalan ni dah menjadi amalan kelaziman kita. Kita tak tinggal, walaupun kita semayang seorang ataupun kita semayang secara berjemaah. Kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari maksud Sami'allahu liman hamidah, Allah Ta'ala telah mendengar akan pujian-pujian hambanya. Itu adalah jawapan bagi persoalan-persoalan kita kadang-kadang bermain dalam fikiran kita. Bukan kita tak yakin, tapi kita bermain dalam fikiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk berzikir, kita berdoa, Tuhan terima doa-doa aku. Ada tak jarang-jarang mari gitu kan? Tuhan terima doa-doa aku ni. Sebab apa kita mari tubik benda gitu? Sebab kita berasa kita ni lemah. Itu baguslah tu. Tuhan terima doa-doa aku ni, dosa banyak lagi, ibadat hak dok comel. Kita berasa takut-takut Tuhan dok terima munajat kita. Tuhan dok terima pujian kita, amal ibadat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita duk berzikir, kita duk berdoa, kita duk beribadah. Kadang-kadang mari dalam hati, Tuhan dengar tak ni? Tuhan terima tak ni? Kita ni tak seberapa.
maka jawapannya ada di dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ambil contoh bila mana kita semayang. Sebelum solat kita dengar azan. Azan tu kalimah mengagungkan Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Bila mana bila mana Tok Bilal lawan azan, kita pula jawab pula. Sunat kita jawab azan. Kita jawab dengan hormat, dengan adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas pada tu kita pun baca doa pula. Selepas baca doa kita ambil air semayang sebagai tanda persediaan kita, sebagai nak tunjuk bersungguhnya kita beribadah pada Allah Ta'ala, dan ia menjadi kunci untuk kita dapat melakukan solat. Kita ambil air semayang, itu panggil persediaan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas pada tu kita duduk, panggil masuk dalam saf, kita niat dan kita mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni membesarkan Allah Ta'ala. Selepas pada kita membesarkan Allah Ta'ala di dalam takbiratul ihram, kita baca pula doa iftitah, pembuka kata kita, bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca doa iftitah. Dalam doa iftitah itu orang panggil penuh dengan syarat dengan puji-pujian pada Allah Ta'ala. Kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas pada tu kita baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah pun syarat dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma
maka ganjaran dia besar lah. Keampunan ni bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perkara yang kecil, walaupun dosa-dosa kecil. Sebab keampunan ni manusia tak boleh beri. Ampun ni manusia tak boleh beri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta tolong kawan kita, tak, selamat kita daripada api neraka, boleh ke? Tak boleh. Sebab semuanya itu hak mutlak Allah Ta'ala. Jadi keampunan dosa ni hak mutlak Allah. Tak ada manusia yang boleh mengampunkan dosa kita. Tak boleh. Tak ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Beri pahala hak mutlak Allah Ta'ala. Orang panggil ampun dosa hak mutlak Allah Ta'ala. Beri syurga hak mutlak Allah Ta'ala. Selamat daripada api neraka pun hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana disebutkan keampunan, maka keampunan itu salah satu ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dah kita buat sama, mudah-mudahan dapat. Kita buat sama dah kan, kita baca sami Allahumma hamdah, kita baca Allahumma rabbana walakal hamd. Namun begitu timbul persoalan yang mana kita sebut tadi, nak bincang kayak gini. Dalam hadis sebut Allahumma, kita dah baca rabbana saja. Lepas pada itu kita tak baca rabbana lakal hamd, kita baca ada buat. Rabbana walakal hamd. Mana sih? Kejap Allahumma rabbana lakal hamd, kejap rabbana lakal hamd, kejap Allah rabbana walakal hamd. Hak mana sih? Jawabnya ya belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana banyak riwayat hadis yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selain daripada Allahumma rabbana lakal hamd, kita juga dibolehkan untuk membaca dengan bacaan rabbana walakal hamd ataupun rabbana lakal hamd. Kalau kita dengar dekat kalau Masjidil Haram Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dak biasa makmum dia akan baca ada seorang hak suara kuat. Dak atau imam baca sami Allahumma hamidah, hak tukang di nama dia, istilah dia bahasa Arab muqabbilu saut, dia yang tukang sapa suara ke makmum lain. Jadi dia akan sebut rabbana lakal hamd, disebut rabbana lakal hamd. Ini betul tak? Betul dah. Sebab ada riwayat hadis yang lain. Ataupun Allahumma rabbana walakal hamd, ada buat dia juga. Dah ustaz, kita baca panjang sikit, kita rasa gemah sikit nak baca panjang. Nak baca ke mana? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Oh, panjang deh. Boleh tak? Boleh. Tak, kita baca panjang ni ustaz. Kita baca macam hang nak baca sudah pada baca kunut mayat subuh. Kan biasa nak baca kunut kayu panjang sikit. Sebenarnya
pun